Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Sofia Kayani binti Warudin. Nombor kad matrik saya 23 DRM 20F 2032. Saya dari kelas DRM 1B. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Syura Muhammad dari kelas DRM 1B, nombor matrik 23 DRM 20F 2026. Hai, saya Muhammad Azri Zari. Saya dari kelas DRM 1B. Nombor matrik saya 23 DRM 20F 2034. Assalamualaikum. Saya Muhammad Zari Haikal bin Muhammad Fadil. Nombor matrik 23 DRM 20F 2028. Saya dari kelas DRM 1B. Assalamualaikum, nama saya Nahim Raizan. Nombor matrik saya 23 DRM 20F 2036. Saya dari kelas DRM 1B. Kami ingin membentangkan berkaitan makanan halal dan haram menurut Islam. Pengenalan. Salah satu persoalan yang sentiasa dibincangkan oleh pengguna khususnya Muslim adalah pemilih makanan halal dan haram. Berbeza dengan makanan hasilan terdahulu yang hanya dimasak apabila perlu dan ketika hendak dimakan. Makanan hasilan kini menimbulkan pelbagai persoalan dari segi kandungan, sifat dan fizikal bahan campuran serta bahan air yang terhasil. Dalam industri pemprosesan makanan, di antara isu yang dikupas adalah melibatkan sembelihan dan produk yang dihasilkan bersumberkan darah. Hal ini kerana sembelihan merupakan di antara aspek utama yang perlu dipastikan supaya setiap produk yang dihasilkan adalah diyakini suci dan halal. Halal ialah makanan yang baik untuk kesihatan jasmani dan rohani menurut Islam. Makanan halal juga ialah makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariat Islam, kecuali apabila Al-Quran atau Al-Hadis yang mengharamkannya. Ada kemungkinan sesuatu itu menjadi haram kerana memberi kemudaratan dan bahaya kepada kehidupan manusia. Maksud makanan haram ialah makanan yang memudaratkan kesihatan jasmani dan harmoni. Makanan yang diharamkan yang dimaksudkan dalam Al-Quran ialah seperti bingkai, darah, binatang sembelih bukan kerana Allah. Hikmah memakan makanan halal ialah seseorang itu akan mendapat hidayah dan rahmat daripada Allah. Mudah menerima ilmu pengetahuan, seseorang itu akan dapat menjamin masa hadapan dengan cemerlang. Kehidupan diberkati dan diredoi oleh Allah. Seseorang itu akan dapat dipermudahkan segala urusannya. Membentuk akhlak dan tingkah laku yang baik. Seseorang itu akan menjalankan tanggungjawab dengan menunaikan solat 5 waktu dan melakukan perkara baik seperti menolong kedua ibu bapa, rakan-rakan dan banyak lagi perkara baik yang kita boleh lakukan. Yang terakhir, seseorang itu akan sihat jasmani, bersih rohani dan akal. Hikmah memakan makanan haram. Hati tertutup daripada menerima hidayah Allah. Susah mendapat ilmu pengetahuan. Mudah memudaratkan kesihatan badan, kawasan, akal serta merosakkan hati. Mudah dihasut. Makanan ini akan mempengaruhi jiwa seseorang sehingga dia berasa lebih gemar melakukan kejahatan, maksiat dan membencikan kerja, kebajikan dan ketaatan. Antara ciri-ciri tipu daya syaitan: menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, meninggalkan perkara yang difadukan oleh Allah, hidup bermusuh-musuhan, bertindak mengikut nafsu, lalai daripada mengingat Allah. Ciri-ciri makanan yang halal. Makanan yang tidak haram di dalam Al-Quran atau hadis, seperti binatang, lembu, kambing, tumbuhan, buah dan sayur. Seterusnya, makanan yang bersih dan tidak memudaratkan kesihatan serta tidak merosakkan akal. Yang terakhir, binatang yang disembelih dengan menyebut nama Allah. Akhir sekali, ciri-ciri makanan yang haram. Makanan yang dinyatakan haramnya dalam Al-Quran atau hadis, seperti anjing, khinzir, arak dan lain-lain. Makanan yang boleh memudaratkan kesihatan badan dan kewarasan akal. Binatang yang sembelih bukan kerana Allah.